Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk yang berkaitan dengan isu penggunaan kaedah platelet rich plasma atau lebih dikenali dengan nama PRP dalam proses dan juga tujuan kecantikan. Pada abad ke-21 ini yang penuh dengan teknologi dan sosial media menjadi medium utama seseorang itu untuk berhubung antara seseorang yang lain, penampilan ini merupakan salah satu kualiti yang amat penting yang menjadi gaya ukur kredibiliti dan juga personaliti seseorang. Sehingga kan dapat kita lihat pada hari ini ramai yang sanggup dan juga gigih untuk mencari cara yang terkini dan terbaik untuk menambah dan memperbaiki kecantikan mereka, sehingga kan sanggup menggadaikan wang ringgit dan juga harta mereka. Antara cara yang terkini untuk menambahkan kecantikan tersebut antaranya ialah kaedah ini, iaitu kaedah platelet rich plasma ataupun PRP. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah mengetahui status dan juga hukum adakah dibolehkan kita melakukan kecantikan dengan menggunakan kaedah PRP, dan juga apa pandangan hukum syarak dan juga fatwa yang terkini yang telah dikeluarkan. Baik, apa itu PRP? PRP ataupun platelet rich plasma ianya merupakan rawatan yang berasaskan daripada darah manusia. Bagaimana? Okey, elemen-elemen yang berada di dalam darah kita seperti sel darah putih, sel darah merah, platelet dan juga plasma darah dan juga sel-sel lain akan diasingkan dengan menggunakan mesin centrifuge. Ianya untuk menghasilkan lapisan plasma dan juga lapisan platelet yang asli, yang pure, tak ada bercampur dengan sel-sel lain. Seperti yang kita lihat dalam gambar di sebelah itu, mula-mula sampel darah ini akan dimasukkan dalam tube dan akan dipusingkan dalam mesin centrifuge tersebut pada kelajuan yang sangat laju dan juga masa yang tertentu lah. Kemudian bila telah selesai proses tersebut, maka kita akan dapat lihat keputusannya di sebelah kanan gambar rajah tu. Maksudnya plasma itu dapat diasingkan daripada sel-sel yang lain. Rawatan PRP ini ia merupakan antara kaedah yang terkini lah dalam untuk merawat beberapa penyakit. Rawatan PRP adalah rawatan yang menggunakan suntikan platelet pekat yang diperolehi daripada darah pesakit itu sendiri. Dan kegunaan platelet rich plasma ini amat luas dan boleh dikembangkan lagi. Antara contoh penggunaan PRP akan diterangkan selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azri. Hari ini saya akan bentangkan teknik PRP yang digunakan dalam merawat kecantikan. Baiklah, yang pertama ialah dalam pembedahan plastik. Pakar bedah plastik sering mendapat permintaan yang tinggi untuk mengendalikan pembedahan plastik yang rumit atau luka-luka yang kronik. Kebanyakan pembedahan yang telah dilakukan melibatkan pemindahan atau perubahan bentuk tisu itu sendiri. Jadi PRP ini digunakan sebagai terapi bagi penjagaan luka sebagai tambahan kepada kaedah konvensional yang membantu untuk menggalakkan lagi penyembuhan luka dalam pembedahan plastik. Teknik yang digunakan ialah cantuman lemak ataupun fat grafting. Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk beberapa tujuan dalam pembedahan plastik. Selain itu juga, cantuman tulang iaitu bone graft juga turut digunakan dalam beberapa kajian klinikal dalam pembedahan plastik. Antara faktor pertumbuhan PDGF berfungsi untuk rawatan luka yang kronik dalam pembedahan plastik. Selain itu, VEGF juga berpotensi untuk pesakit yang mengalami luka yang bermasalah ataupun gagal dalam membentuk semula tisu cantuman. Baiklah, yang kedua, teknik
teknik PRP digunakan untuk peremajaan kulit. Bagi peremajaan kulit, ia digunakan pada bahagian leher dan muka. Jadi rawatan PRP ini dapat mengembalikan semula kedutan kecil pada kulit, termasuklah keanjalan dan tekstur kulit itu sendiri. Kajian struktur tisu menunjukkan bahawa teknik PRP ini dapat meningkatkan ekspresi jin molekul matrik seperti collagen. Selain itu, ia turut merangsang percambahan fibrolas dan juga meningkatkan jumlah pembentukan protein dalam tisu. PRP juga turut menggalakkan pembentukan semula tisu dalam kulit dan boleh digunakan sebagai rawatan yang membantu dalam rawatan laser bagi peremajaan kulit dalam dermatologi kosmetik. Faktor pertumbuhan digunakan adalah sebagai pendekatan semula jadi untuk mengembalikan degenerasi kulit itu tersendiri. Alright, seterusnya ialah teknik PRP yang digunakan untuk dermatologi. Antara penyakit yang sering berlaku ialah ulcer vena, ulcer diabetik dan ulcer tekanan adalah antara luka kulit kronik yang biasa terjadi pada manusia. Sekiranya ulcer berada pada suhu yang rendah dan ia boleh membakar luka tersebut sehingga mengalami kecederaan yang dalam kerana terdedahnya kepada sumber haba yang berpanjangan. Jadi, teknik PRP ini berpotensi dalam merawat penyakit ulcer diabetik dan penyakit luka ulcer yang lain melalui faktor pertumbuhan PDGF-BB yang menggalakkan semula penyembuhan luka itu sendiri. Jadi, ia telah terbukti mempunyai kesan yang sangat positif ke atas penyembuhan ulcer tekanan dan ulcer pada bahagian kaki bagi pesakit yang menghidap penyakit diabetes. Dan yang terakhir ialah teknik PRP ini digunakan untuk rawatan rambut. Teknik PRP ini berpotensi juga untuk menggalakkan penyembuhan dan pertumbuhan rambut. Antara fungsi PRP ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan percambahan rambut folikel semasa dan selepas pemindahan rambut dan menggalakkan dan juga meningkatkan pembaikan tisu dan penyembuhan semula selepas pemindahan rambut serta ia merangsang semula folikel rambut yang dorman iaitu tidak aktif dan pertumbuhan rambut yang baharu. Jadi, folikel rambut ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor sitokin dan juga faktor pertumbuhan. Antara faktor PDGF yang berfungsi dalam percambahan sel papila rambut, VGF juga adalah salah satu faktor pertumbuhan utama dalam pertumbuhan folikel rambut. Selain itu juga, ia turut meningkatkan proses pengaliran darah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut, jumlah folikel yang tumbuh dan juga saiz rambut yang tumbuh. Sekian itu saja. Terima kasih. Permasalahan PRP dalam Islam. Komposisi plasma dalam darah adalah sebanyak 50 sehingga 60% yang mana terdiri daripada air dan protein. Platelet adalah trombosit yang membantu dalam pembekuan darah dan ia merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam darah. Rawatan PRP adalah rawatan yang menggunakan suntikan platelet pekat yang diperoleh daripada darah pesakit itu sendiri. Walaupun rawatan itu menggunakan darah pesakit itu sendiri, sifat asal bagi sumber rawatan PRP adalah tidak berubah kerana darah itu sendiri bersifat najis menurut Al-Quran, Surah An-Nahlu ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, di sini penggunaan PRP dalam bidang kosmetik adalah haram, tetapi penggunaan PRP dalam bidang perubatan adalah dibolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tahirah binti Niadah. Jadi, saya akan menyambung pembentangan ini pada hukum melakukan rawatan PRP. Pertama sekali, kita akan lihat kepada pandangan Islam mengenai perubatan untuk kecantikan. Islam melaknat sebarang perubahan ciptaan asal bahagian tubuh seseorang yang dilakukan dengan alasan untuk kelihatan lebih cantik, sama ada ianya dilakukan dengan menggunakan suntikan ataupun dengan melakukan pembedahan. Namun, perkara tersebut adalah diharuskan jika ianya dilakukan dengan tujuan untuk perubatan akibat daripada kemalangan dan juga kecacatan. Dalam Islam, tujuan yang dibenarkan adalah bagi membaiki organ tubuh yang rosak dan juga untuk mengembalikan kecacatan pada kejadian tubuh manusia yang normal. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanamisat wal mutafalijati lil husn al muwairati khalqullah." Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang membuat tatu dan mereka yang meminta dibuat tatu, mereka yang mencabut bulu di wajah, mereka yang meminta dicabut bulu di wajah, dan mereka yang merenggangkan giginya untuk tujuan kecantikan, yang mana ianya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat lihat bahawa jelas di sini sebarang perubahan ciptaan asal bahagian tubuh badan manusia yang bertujuan untuk kecantikan adalah diharamkan di dalam Islam. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum berubat dengan benda najis ataupun bahan yang diharamkan, di mana di dalam situasi ini bahan tersebut adalah darah. Jadi terdapat dua pandangan ulama berkaitan status darah, sama ada ianya adalah najis ataupun tidak najis. Pendapat yang pertama ialah ulama yang menyatakan bahawa darah adalah najis, di mana mereka mereka merujuk kepada ayat 145 daripada surah Al-An'am, yang mana ianya bermaksud, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor. Seterusnya kita lihat kepada pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahawa berlaku ijma' di mana darah adalah najis. Beliau berkata, dalil-dalil mengenai kenajisan darah adalah jelas dan beliau tidak mengetahui adanya khilaf salah satu pun di antara kaum muslimin tentang status darah tersebut, di mana memang ijma' darah itu adalah najis. Seterusnya kita lihat kepada pendapat kedua yang menyatakan darah adalah tidak najis, kerana mereka mengatakan bahawa makna rijsun di dalam ayat
145 surah Al-An'am sebentar tadi adalah bukan najis secara hakiki, akan tetapi najis secara maknawi. Mereka menyamakan perkataan najis tersebut seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Taubah ayat 95 yang bermaksud, berpalinglah kalian darinya kerana sesungguhnya mereka adalah rijsun, yakni najis kekafiran, bukannya najis hakiki. Jadi diorang samakan najis maksud maknawi ni kepada ayat tadi, iaitu darah tu adalah bukan najis hakiki, bukan zat dia. Selain itu, pendapat yang menyatakan darah adalah tidak najis kerana para sahabat dahulunya berperang dengan luka di tubuh dan mereka tidak ada perintah untuk membersihkannya. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kaum muslimin iaitu para sahabat biasa mengerjakan solat dalam keadaan luka, iaitu dengan badan mereka berdarah. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum berubat dalam Islam, di mana hukum asalnya adalah harus. Namun hukumnya berbeza apabila berubat dengan benda yang najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Fatadawaw wala tadawaw biharamin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan penyakit dan ubat dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ubatnya. Maka berubatlah kamu dan janganlah kamu berubat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, ada menyebut bahawa larangan tersebut iaitu berubat dengan benda yang haram dan najis ialah jika masih terdapat ubat yang suci untuk diperolehi. Dan kat situ tak ada keperluan untuk menggunakan ubat yang najis. Jadi Imam Nawawi ada sebut lagi bahawa berubat dengan najis selain daripada arak hukumnya adalah harus, kecuali najis yang memabukkan, iaitu arak lah. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah adalah diharuskan berubat dengan benda yang najis jika tidak didapati ubat yang suci sebagai ganti. Namun, kalau ada ubat yang suci, adalah haram berubat dengan benda yang najis. Jadi, hukum bagi melakukan rawatan PRP adalah menurut kepada Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2016, iaitu hukumnya adalah haram melakukan rawatan PRP ataupun platelet rich plasma ni. Melainkan tujuannya adalah untuk perubatan seperti menghilangkan kecacatan yang boleh menyebabkan kesakitan dan menghilangkan sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah. Selama mana benda tu tidak membawa kepada kemudaratan. Jadi hukum untuk melakukan rawatan PRP dengan tujuan. Kesimpulannya, PRP untuk tujuan kecantikan adalah dilarang dalam syariat Islam. Melainkan PRP ini digunakan untuk tujuan perubatan. Contohnya yang telah dinyatakan tadi seperti untuk pembedahan plastik, peremajaan kulit untuk tujuan dermatologi ataupun yang berkaitan dengan merawat kulit-kulit yang cedera ataupun terbakar dan sebagainya, dan juga untuk menggalakkan pertumbuhan rambut. Dan juga tujuan yang kedua ialah untuk menghilangkan fitnah. Contohnya seseorang itu telah mengalami kebakaran contohnya, dan kulit itu terbakar dengan sangat teruk dan mukanya berubah menjadi mungkin agak berbeza daripada masyarakat kita lah. Jadi masyarakat kita tidak boleh menerima keadaan pesakit tersebut. Jadi harus untuk seseorang itu menjalankan pembedahan ataupun merawat dengan menggunakan PRP ini untuk tujuan menghilangkan fitnah tersebut. Seterusnya, darah ini termasuk benda yang najis dan haram, digunakan untuk dalam tujuan perubatan.
Seperti yang kita tahu, setiap apa yang kita guna, setiap apa yang kita makan, pakai dan kita gunakan dalam kehidupan seharian perlulah digunakan berasal daripada perkara-perkara yang suci dan juga halal. Seterusnya, sekiranya PRP bertujuan untuk merawat penyakit, maka ianya perlu mengikuti 3 syarat. Syarat A, bahan yang digunakan hendaklah suci. Syarat B, ianya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dan C, disahkan oleh doktor nasiqah dan juga pakar. Sekiranya tidak ada bahan yang suci, saintis-saintis ataupun doktor telah berusaha untuk mencari cara yang terbaik untuk merawat penyakit tersebut, tapi tidak ada juga. Jadi boleh digunakan PRP ini dengan syarat ianya perlu mengikuti syarat B dan juga syarat C. Dan kita perlu pastikan pada ketika itu tidak ada lain ubat yang suci yang dia boleh digunakan sebagai alternatif. Jadi sekiranya kita dah boleh dah untuk merawat penyakit dengan menggunakan PRP, tiba-tiba ada satu saintis jumpa suatu ubat yang suci. Jadi hukum menggunakan PRP terbatal dan kita perlu menggunakan rawatan yang suci lah. Okey, setakat itu saja daripada kumpulan kami, iaitu yang bertajuk isu penggunaan kaedah platelet rich plasma PRP dalam kecantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.